Assalamualaikum dan selamat pagi. Cikgu teruskan tutorial pada pagi ini. Kita akan bincangkan jawapan praktikan diri 3.1E dan praktikan diri 3.1F. Okey, jadi anak murid bolehlah bersedia dengan buku latihan dan pen merah sebab kita akan tanda sama-sama. Okey ya. Okey. Untuk soalan praktikan diri 3.1E, soalan 1C. Okey. Tulis akas. Okey, akas, songsangan dan kontrapositif bagi setiap implikasi yang berikut. Tapi kita buat 1C je. Jadi ni implikasi dia lah. Okey, jika ABCD ialah sebuah segi empat selari, maka AB selari dengan CD. Jadi akas dia belakang ke depan, depan ke belakang lah. Jika AB selari dengan CD, maka ABCD ialah sebuah segi empat selari. Okey, betul. Next, songsangan. Okey, songsangan dia geng dengan implikasi, cuma awak kena nafikan dia. Jadi jika ABCD ialah bukan sebuah segi empat selari, maka AB tidak selari dengan CD. Okey, next, kontrapositif. Pasangan dia adalah akas dan awak nafikan dia. Jika AB tidak selari dengan CD, maka ABCD ialah bukan sebuah segi empat selari. Okey, mudah saja untuk akas, songsangan dan kontrapositif. Okey, kita teruskan soalan 2C. Tentukan nilai kebenaran untuk implikasi, akas, songsangan dan kontrapositif. Maksudnya dia nak benar ataupun palsu lah untuk setiap daripada keempat-empat tu. Okey, jadi adalah baik untuk awak tulis dulu. Implikasi dia dah bagi, tapi akas, songsangan, kontrapositif awak kena tulis dulu, barulah awak boleh nampak benar atau palsu dia. Okey, sebabnya sebelum ni kita belajar untuk kita menentukan benar atau palsu sesuatu pernyataan itu, kita akan tengok sebenarnya akibat dia. Okey, kalau akibat dia palsu, okey, jadi maka nilai kebenaran dia akan palsu. Okey, akibat tu mana? Antijadian yang mana? Ingat lagi tak antijadian yang depan, akibat tu yang belakang, yang lepas marker. Okey, kita tengok soalan ni. Jika segi empat tepat mempunyai empat paksi simetri, maka segi empat tepat mempunyai empat sisi. Okey, kita tahu segi empat tepat tidak mempunyai empat paksi simetri kan? Jadi ini adalah palsu. Maka segi empat tepat mempunyai empat sisi. Kita tahu kan segi empat tepat memang ada empat sisi. Jadi benar. Jadi palsu benar. Okey, jadi kat sini akibat dia benar. Jadi implikasi dia akan benar. Okey. Next, jika segi empat tepat mempunyai empat, ni akas jika segi empat tepat mempunyai empat sisi, di mana ni adalah benar. Okey. Maka segi empat, tak habis ni. Maka segi empat tepat mempunyai empat paksi simetri. Ini adalah palsu. Jadi akibat dia palsu dan nilai kebenaran dia adalah palsu. Okey. Next, songsangan. Okey, dia adalah pasangan implikasi lah. Okey, awak nafikan dia. Jadi jika segi empat tepat tidak mempunyai empat paksi simetri, maka maka segi empat tepat tidak mempunyai empat sisi. Okey, kita tengok dekat sini, antijadian dia adalah benar. Okey, sebab segi empat tepat tidak mempunyai empat paksi simetri, benarlah. Tapi akibat dia, dia kata segi empat tepat tidak mempunyai empat sisi. Segi empat tepat memang ada empat sisi. Jadi di sini palsu. Maka dia akan menghasilkan nilai kebenaran palsu. Okey, kontrapositif. Okey, pasangan dia akas lah. Jika segi empat tepat tidak mempunyai empat sisi, jika segi empat tepat tidak mempunyai empat sisi, of course lah palsu, maka segi empat tepat tidak
mempunyai 4 paksi simetrik. Benar. Okey. Sebab itu hasil dia adalah benar. Okey, jadi kalau kita nak semak balik, okey, yang kita buat ni betul ke tak? Okey, kalau ingat lagi, sifat dia adalah sifat akas dan songsangan. Okey, kalau ingat lagi nota, akas dan songsangan mempunyai nilai kebenaran yang sama. So, nampak kan? Sama palsu dengan palsu. Okey, betul lah tu. Okey. Ataupun awak nak cek kontrapositif ni, pasangan dia adalah akas. Jadi kalau akas palsu, kontrapositif mestilah sebalik dia, iaitu dia akan benar. Dan songsangan ini, pasangan dia dengan implikasi benar, mestilah songsangan dia adalah palsu. Jadi betul lah keempat-empat jawapan ini. Okey, soalan 3.1F, soalan 1C dengan soalan 1D. Tentukan nilai kebenaran. Okey, tentukan nilai kebenaran untuk pernyataan matematik di bawah dan sekiranya palsu, berikan satu contoh. Okey, kalau benar tak ada masalah 5 atau 9 mempunyai 2 faktor. Soalan 1C 5 atau 9 mempunyai 2 faktor. Jadi kalau kita asing kat sini, kita nampak 5 ada 2 faktor. Dan kat sini kata 9 ada 2 faktor. Okey, jadi kita kena semaklah. Okey, ini faktor bagi 5 adalah 1 dengan 5. Jadi benarlah. Faktor bagi 9 adalah 1, 3, 9. Ada 3 kan? Jadi palsu. Okey, jadi dekat sini 5 atau. Okey, maksudnya dekat sini atau. Jadi benar atau palsu. Maka bila atau, dia akan jadi benar. So, benar tak perlu buat apa-apa. Okey, soalan 1D. 36 ialah gandaan 4 dan gandaan 14. Jadi kalau kita asingkan kat sini 36 gandaan 4, 36 gandaan 14. Okey, jadi kita semak kat sinilah, betul tak? 36 ni gandaan 4 kan? 1, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Okey, ada kan? Okey. Jadi ini adalah benarlah. Ataupun awak boleh juga semak dengan 36. Boleh dibagi tepat dengan 4 kan? Dapat 9. Okey. Gandaan 14 pula. 1, 14. Mana ada 1 gandaan? Salah. Ni atas pun salah. Start mula dengan 4 Mana ada? Okey, tu faktor salah. Okey, 14, 28, 42. Tak ada 36 kan? Jadi kat sini adalah palsu. Soalan ini adalah dan. Kata penghubung dia dan. Jadi benar dan palsu. Benar dan palsu, akhir dia adalah palsu. Kenapa palsu? Okey, tak perlu kenapa palsu. Contoh untuk kita menyangkal dia. Kenapa palsu? Kerana 36 bukan gandaan 14. Okay, ataupun boleh tulis kerana 36 tidak boleh dibahagi tepat dengan 14 pun bolehlah jawapan macam tu ya. Okey, masih lagi praktiskan diri 3.1F, soalan 2AC. Okey, untuk soalan ini, okey, awak perlu menjawab soalan dia itu, iaitu dia bagi pernyataan dan dia minta awak nafikan. Okey, lepas tu bila awak nafikan tu, awak kena tentukan nilai kebenaran dia lah. Benar atau palsu. Kalau benar, tak ada masalah. Kalau palsu, kena bagi contoh penyangkal. Okey, jadi soalan dia ini dia suruh minta menafikan. Jadi menafikan dia cakap satu sifat-sifat asal 8 tolak 77 asal 8 bersamaan. Nampak sama dengan satu asas 8. Jadi bila nafi dia tidak sama. Okey. Okey, jadi tidak sama ini adalah
palsu. Okey, sebab apa palsu? Sebab kalau kita buat pengiraan pun, okey, bila kita buat pengiraan, kita tahu ni tak boleh kita pinjam. So, ini asas 8. 8 boleh kita pinjam tinggal 7. So, sini asas 8 lah. 8 tolak 7, 1. Okey, ni habis. Jadi, kita nampak jawapan dia adalah 1 asas 8. Okey, sebab itu dia adalah palsu. Kita sangkal dia apa? Sebabnya kita tahu 1 sifar-sifar asas 8 tolak 77 asas 8 bersamaan dengan 1 asas 8. Okey? Next, soalan C. Jika y sama dengan 2x selari dengan y sama dengan 2x tolak 1, maka y sama dengan 2x dan y sama dengan 2x tolak 1 mempunyai kecunan yang sama. Dia suruh buat, ni dia punya pernyataan. Dia suruh akaskan, terbalikkan. Jadi, macam biasalah. Yang belakang tu bawa ke depan, depan ke belakang. Jadi, jika y sama dengan 2x dan y sama dengan 2x tolak 1 mempunyai kecunan yang sama, maka y sama dengan 2x selari dengan y sama dengan 2x tolak 1. Okey, betul. So, kita nak tentukan dia benar atau palsu. Cikgu dah kata, kita mesti semak antijadian dan akibat dia. Yang penting, akibat sebenarnya antijadian tak perlu pun. Tapi tak apalah, kita semak. Jika y sama dengan 2x dan y sama dengan 2x tolak 1 mempunyai kecunan yang sama. Okey, awak dah belajar. Y sama dengan mx plus c. Jadi ini adalah kecunan depan x. So kecunan dia 2. Kecunan ni pun 2. Jadi mempunyai kecunan yang sama. Jadi benar. Okey. Maka y sama dengan 2x selari dengan y sama dengan 2x tolak 1. Awak dah belajar dah tingkatan 3. Kalau kecunan dia sama, maksudnya dia adalah selari. Jadi dia benar. Akibat dia benar, jawapan dia adalah benar. Okey. Okey, yang seterusnya. Soalan D. Jika segitiga ABC bersudut tepat di C, maka C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Ni kita nampak teorem Pythagoras. So, dia suruh buat songsangan. Songsangan ini dia adalah pasangan kepada implikasi penyataan dan kita nafikan dia. Jadi, jika segitiga ABC tidak bersudut tepat di C, maka, okey, ni simbol dia sama dengan kan? Okey, jadi bila kita nafikan dia, dia simbol tidak sama dengan. Okey? Okey, tapi isu kita sekarang ini, ni betul lah. Kita dah buat songsangan dia. Masalah kita nak cek dia benar atau palsu. Okey, jika segitiga ABC tidak bersudut tepat di C, sebabnya asal dia, dia mungkin macam ni lah. Salah. Tak cantik. A, B, C. Jadi kalau kita bersudut tepat dekat sini, kita tahu kalau kita ada sudut tepat, kita boleh guna teorem Pythagoras lah. Kenapa dia tak nak tulis ni? Okay, boleh guna teorem Pythagoras. Tapi, bila kita tidak bersudut tepat, makanya kita tahu yang C kuasa 2 ni pun tak samalah dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Maksud tak bolehlah guna teorem Pythagoras tu kan. Okay. Jadi, sini adalah benar. Okay. Maka ni pun benar. Jadi, ini pun benar lah. Okay. Kalau benar, tak perlu sangkal apa-apa. Okey, soalan E. Jika W kurang pada 7, maka W kurang pada 5 kontrapositif. Kontrapositif pasangan dia adalah akas. Okey, mungkin kita boleh akaskan dia dulu. Bila kita akas dia, dia jadi jika W kurang pada 5, maka W kurang pada 7. Akaskan, kita bawa belakang ke depan, depan ke belakang. Tapi sekarang kita nak kontrapositif, kita nak menidakkan akas. Okey, ni akas kita. Okey. Jadi kalau kita menidakkan dia kurang pada 5, jika W lebih besar sama daripada 5, okey, maka W lebih besar sama 7. Betul lah kita punya kontrapositif ni. Tapi kita nak semak adakah ini benar atau palsu. Okey, so dia kata kat sini palsu. Okey, sebab apa palsu? Okey, patutnya kita cakap sikit palsu. Okey, kita katakan
kita pilih W kita sebab kita nak W lebih besar pada 5 lah kan. So, kita pilih katakan W kita 6. Okay. Jika 6, kenapa 6 kurang pula ni? Kita mesti ambil ikut atas. Jadi, patutnya jika 6 lebih besar daripada 7, okay. Sebenarnya tak perlu perkataan jika pun. Okay, maksud kita katakan W sama dengan 6. Jadi kita dapat kat sini 6 lebih besar daripada 7. Okay, di mana 6 lebih besar daripada 7 adalah benar. Okay, tetapi kita tahu 6 kurang. Oh, cikgu pun salah ni. Bukan 6 lebih besar daripada 7. Okay, 6 ni, kita tengok sini. Tengok yang depan dulu. Okay, jadi 6 lebih besar pada 5. Benarlah, kan? Tetapi, belakang ni, dia nak 6 tu mesti besar pada 7. Tetapi, kita dapat 6 tu kurang pada 7. Okay, sedangkan kita perlu 6 lebih besar pada 7. Okay, that's why lah dia jadi palsu. Okay, ni salah lah. Kita balik ni. Sepatutnya dia tulis yang ni dulu. Okay. Baru dia tulis yang ni kat belakang. Tapi salah lah dia tulis macam tu. Okay. Dia palsu. Kita katakan W kita tu 6. Jadi 6 lebih besar pada 5. Benarlah. Tapi masalahnya sekarang 6 kurang pada 7. Sedangkan kita nak 6 tu mesti lebih besar pada sama daripada 7. Okay. Sebab itu dia jadi palsu. Okey, jadi maksudnya kita dah habislah untuk hari ni. Okey, awak boleh tanda. Okey, terima kasih ya semua.